hiduplah seperti mana kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat, percayalah, yakinlah Allah sedang melihat. Jadi maknanya sekarang ni melihat Allah Ta'ala ni berarti kata lain adalah ingat Allah. Ingat Allah. Dan ingat Allah ni lah menjadi agenda kita sekarang. Kita nak ingat Allah. Alangkah malangnya hari ini Allah kata dalam surah Sajadah ayat 9, hakikatnya qalilan ma tashkurun, sedikit sangatnya ingat Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah tiupkan roh dan jasad kita, di dalam jasad kita ni Allah bagi penglihatan, bagi pendengaran, tapi sedikitlah yang syukur. Ini ingat Allah, syukur ni ada Allah. Kalau mula pun dah tak betul, agak-agak ujung-ujung memang kita boleh betulkan di pertengahannya, tapi kita bimbang nak betul di pertengahannya perlukan kehancuran. Bimbang diingatkan dengan cara peringatan melalui ujian yang menyakitkan. Duit ni dunia. Bila dunia, sifat dia tinggal, sifat dia tipu, sifat dia fitnah. Soalannya, kalau kita terus pergi bersandar pada duit, maka kita akan kena tinggal, kena tipu. Duit itu makhluk atau kejadian? Bila kejadian, ada tak cara melihat makhluk? Ada tak Allah ajar cara melihat? Kan kita sekarang tengah belajar cara melihat, tidak? Jangan tengok duit. Kalau siapa tengok duit, jadi mata di kaedah yang Allah ajar melalui kaedah Tariq Nubuwah. Qra bismi Rabb bikallazi khalaqa. Bacalah bismi Rabb, bismi Rabb bikallazi khalaqa. Nah, cuba tengok ni sedang jemaah mata Allah SWT. Cuba tengok, perhati baik-baik. Cuba tengok. Pertama, kedua, ketiga. Bacalah dengan nama. Dengan nama siapa? Rabb. Nama siapa? Nama yang menjadikan duit. Duit tu kejadian tidak? Ya. Sekarang ni, duit kita dah ada nama. Sekarang ni, bila kita baca dengan nama yang menjadikan duit, Nabi kata, bermula dengan bismillah, dengan nama Allah. Baik, nama Allah ni lafzul jalalah. Itu anchor dia. Nampak? Bila dengan nama Allah, yang lebih khususnya apa? Khususnya adalah rezeki. Okey, pecahan lagi, kaya. Sebab kaitan kaya dengan rezeki ni seringkali dikaitkan dengan duit. Maka ini satu kemuliaan. Allah muliakan kita. Yang mana kita ni hina, tapi Allah muliakan dengan tempat yang mulia, dengan majlis yang mulia, dengan amalan yang mulia. Alhamdulillah. Apabila Allah muliakan, Allah berikan kemuliaan untuk mengimarahkan kembali masjid. Subhanallah. Satu perkara yang sangat indah. Asal kita itu hina, dari air mani yang hina. Namun apabila Allah nak muliakan kita, maka Allah letakkan kita di tempat yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Allah itu mengatasi hak segala-galanya. Kita tunaikan hak Allah dahulu, barulah hak kita ini akan disempurnakan. Hak Allah ni, Allah suruh iblis, yang mana sebelum itu Azazil lah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dan hidup kita ni bermula dengan kisah iblis lah. Dan kisah Nabi Adam AS. Bermula kisah Nabi Adam AS, kisah iblis itulah datangnya cerita kita. Iblis diberi tugas, ada dua. Nabi Adam AS diberi tugas, iblis yang nama Azazil pun diberi tugas. Iblis gagal melaksanakan tugas, Nabi Adam AS berjaya melaksanakan tugas. Kata iblis ni, dia pencetus. Apa cetusan dia? Dia akan cetusan dia adalah mencetuskan perbalahan, mencetuskan provokasi. Kerana apa? Rasa diri berkuasa. Baik, maka bila diri merasakan aku berkuasa dan mulia, itulah yang akan hancur binasa. Hak kita akan terlaksana dengan sempurna. Memang, tak usah bimbang, hak kita memang macam-macam benda yang kita nak kat muka bumi ni, setelah kita menyempurnakan hak Allah terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang jemaah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Alhamdulillah, ketemu lagi kita pada malam yang penuh barakah ini, Yaumul Jumu'ah Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Mudah-mudahan keberkatan pada malam Jumaat, malam yang penuh barakah ini, kita dapat bersama-sama nikmatinya, dapat tempiasnya pada kita semua yang menonton dan yang bersama-sama dengan siri kuliah pengajian online Hakikat Kehidupan ini, insya-Allah. Untuk memberkati lagi majlis kita, majlis ilmu kita pada malam ini, insya-Allah, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammad. Allazi tanhalu bil uqad wa tanfar bil qurab wa tuqda bil hawaij. وتنال بالغرائب وحسن الخواتم ويستلقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح الباب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهر وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا الله كن marifatmu ya Allah, kurniakanlah basirahmu ya Allah, pimpinlah kami ya Allah, pimpinlah kami ya Allah dengan cahayamu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Alhamdulillah. Sidang jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah.
Mudah-mudahan kita semua berada dalam nikmat Allah, nikmat yang besar, yakni iman, amal dan ketaatan. Kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan. Nikmat yang begitu besar, ya. Ala kulli nikmah, iman, amal, ketaatan ini nikmat yang besar, ya. Dulu kini dan selama-lamanya, marilah kita benar-benar memperhalusi atas setiap nikmat yang Allah kurniakan pada kita hari ini. Setiap nikmat yang Allah berikan pada kita, kita renung dan kita fikirkan sejauh mana ketaatan yang kita nak berikan kepada Allah SWT atas nikmat yang tidak terbayar ini. Nikmat iman adalah nikmat pilihan Allah. Iman Allah pilih. Yahdillahu linurihi ma yasha. Allah memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kehendaki. Cuma kita perlukan usaha ke arah untuk mendapat hidayah itu dengan jalan ilmu ini. Contoh, pada malam yang penuh barakah ni. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, insya-Allah. Dan yang dah bersiaran bersama dengan saya pada malam ni, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kepada semua yang baru mengikuti pengajian online Hakikat Kehidupan ini, Alhamdulillah. Dan yang dah lama dah istiqamah, syabas dan tahniah. Anda masih istiqamah. Amantu billah sumastaqim. Kata Nabi SAW. Amantu billah sumastaqim. Setelah kita beriman kepada Allah, sumastaqim. Istiqamah kita. Istiqamah kita atas segala apa yang telah kita janjikan dengan Allah Ta'ala. Mau taat, mau ilmu, maka kita benar-benar menghayati nikmat ini, insya-Allah. Khair. Bantu sebarkan lagi. Malam ni saya mula awal sikit. Ngam-ngam, sharp. Sebab malam ni kuliah dekat sini je. Jadi cepatlah kita mula. Kebiasaannya kadang-kadang tu ambil masa juga dalam 45 minit nak patah balik ke destinasi live malam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang mana baru balik daripada surau, mungkin baru balik daripada masjid, kita sambung lagi kuliah kita pada malam ini. Kita berada di malam Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam. Perbanyakkan selawat kata junjungan Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Antara amalan yang sangat dituntut pada malam Jumaat ini adalah perbanyakkan selawat kata junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat itu adalah penjamin kita. Selawat pembuka pada seluruh rahmat. Selawat itu kunci bagi pembuka segala nikmat. Selawat itu pembuka bagi segala jalan untuk menuju kepada Allah SWT. Pendek kata, selawat itulah segala-galanya bagi pembuka pintu segala rahsianya. Kerana selawat ini fadilatnya cukup besar, tidak perlu dibahaskan lagi. Panjang lebar nak dibahaskannya. Boleh rujuk pada ulasan-ulasan ulama-ulama muktabar tentang fadilat salawat yang tidak perlu lagi kita ragui. Persoalannya sekarang adalah sejauh mana kita istiqamah bersalawat ke atas Nabi. Itu saja. Sejauh mana kita punya usaha kita ataupun azam kita untuk berselawat setiap hari, setiap masa, sejauh mana. Segala fadilat telah pun dinyatakan, dikongsikan. Tinggal lagi kita sekarang bagaimana kita nak beramal dengan selawat itu, selumat mana kita nak dekat dengan selawat. Malah saya buat satu kesimpulan bagi yang pernah pergi umrah, Alhamdulillah, atau pergi haji lah. Barang siapa yang dah pergi ke Madinah, itu ziarah makam Nabi SAW, pergi umrah, jika dia balik daripada umrah kemudian tidak berselawat, tak jadi satu kelaziman dia berselawat, maka dia belum pergi umrah, dia belum ziarah Nabi. Antaranya itu dia akan lekat dengan selawat. Jaga selawat, jaga selawat, jaga selawat. Bila kita jaga selawat ni, kita akan lupakan diri kita. Antara kaedah untuk melupakan diri ni, melupakan diri itu adalah ingat Nabi SAW. Kita akan lupa diri kita. Sebab antara perjalanan pengajian kehidupan, hakikat ataupun akidah ini,
Dan antara perkara yang iblis akan buat pada kita hari ini adalah untuk menampakkan diri. Ananiah, keakuan. Keakuan ini yang sangat bahaya. Banyak faktor yang boleh menampakkan keakuan. Faktor harta, faktor tahta, faktor dunia. Jadi faktor-faktor ini membuat kita menonjol keakuan kita semakin lama semakin ke depan aku itu. Jadi dengan solawat itu satu amalan yang sangat mujarab dan mustajab untuk menghancurkan keakuan. Kerana bila kita selawat itu kita ingat Nabi SAW. Kalau tidak kerana Nabi SAW maka kita tidak akan mampu bermakrifat pun. Kalau tidak kerana Nabi SAW tak mampu pun kita nak bersolat pun. Kalau tidak kerana Nabi SAW, tak mampu pun kita nak sedekah. Kalau tidak kerana Nabi SAW, kita takkan mampu buat apa sahaja amalan pun. Jadi bila kita salawat, kita ingat Nabi. Bila ingat Nabi, lupa diri. Itu kata, boleh juga jadi sebagai satu tarik. Man arafa nafsah kan, faqad arafa rabbah. Man arafa rabbah fasada jasada. Siapa yang mengenal diri, maka akan mengenal Allah. Siapa mengenal Allah, binasalah jasadnya. Maka jalannya juga itu mengenal kekasih Allah. Mengenal kekasih Allah kan. Mengenal kekasih Allah itulah Nabi SAW itu bermaksud. Bila kita sebut Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka hilang diri kita sebenarnya. Sebab kalimah Muhammad, Ahmad itu yang terpuji. Yang dipuji. Jadi hari ini kalau kita dipuji dan dilihat seakan terpuji, itu semua membawa menuju kepada Muhammad. Nah, Muhammad. Jadi membawa sifat ataupun nama Muhammad itu bermakna Nabi SAW lah yang selayaknya mendapat pujian itu. Nah, jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi alhamdulillah, semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, ada tu wujud pula malam ni. Macam mana tu pula tu Tuan Ilyas Junaidi, nah. Jangan kupipit perkataan-perkataan yang akan dipersoalkan. Wahdatul wujud tu ada perbincangan lain. Malam ni bukan perbincangan wahdatul wujud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Teruskan sebar. Alhamdulillah sementara kita menunggu sahabat-sahabat kita lain masuk. Subhanallah. Puan Cik Sabariah Nanasan, semalam saya sakit gigi, saya amalkan yang Ustaz ajar semalam. Alhamdulillah beransur baik. Subhanallah. Barakallahu fikum. Azza min fadli Rabbi. Subhanallah. Subhanallah. Benar. Saya rasa terkesan bila cuba sampaikan ilmu kebenaran. Saya dikatakan ikut ilmu sesat. Macam mana nak kuatkan hati supaya tak terkesan kata-kata mereka? Menunjuk jalan itu, pastikan orang yang nak ditunjuk jalan itu tahu nak jalan ke mana. Puan Fazilah, tahu nak dia jalan ke mana. Kena pasti dulu kategori orang. Jangan kita berkata, ya memang kita nak sampaikan kebenaran. Sebab apa dia boleh kata sesat? Kerana dia duduk dalam perspektif yang berbeza. Itu yang dia kata sesat. Contoh, sudah pasti perbincangannya mesti untuk uruskan dunia ni. Betul tidak, Puan Fazilah? Bila kata uruskan dunia itu dengan Allah, jadi memanglah dia katakan sesat. Dunia itu dengan dunia lah, mana boleh dengan Allah? Allah lah katanya. Kamu ni sesat ni Fazilah. Belajar mana kamu ni? Sebab dia tidak duduk dengan Allah lagi. Maksudnya bukanlah kita nak hukum dia, tidak. Jangan sesekali kita bila nak menyebarkan kebenaran, jangan kita meletakkan hukuman pada orang. Malah saya sarankan di sini, sidang jemaah mata Allah SWT. Malah kita dah sampai ke tajuk yang akhir. Malam ni tajuk akhir tapi belum habis lagi ya. Kupasan tajuk akhir ni pun panjang. Puan Fazilah, ini tajuk pada fasa tabligh, menyampaikan. Bila kita menyampaikan, itu sudah pasti ada cabaran. Benda yang nak disampaikan sudah pasti ada tentangan. Kerana perkara yang disampaikan belum tentu apa yang orang nak kita sampaikan. Contoh, saya nak sampaikan bahawa kita semua balik kepada Allah, ada masalah balik pada Allah. Orang yang nak dengar, mungkin dia tak nak Allah, dia nak duit.
Allah ni lain cerita lah. Itu maksudnya. Jadi bila kita nak menyampaikan kebenaran, itu kita dulu kena benar dulu. Benar untuk memahami keadaan. Kita kena faham. Orang ni sedang berada dalam situasi apa? Orang ni sedang berada dalam situasi bagaimana? Nampak? Sebab tu sebelum kita nak masuk ke lapangan, dia panggil pejuang kebenaran, kita kena benar dulu dalam menyampaikan. Itu maksud dia. Nah, jadi terkesan dengan kata-kata itu bermaksud kita kena kuatkan lagi kefahaman kita. Sebab orang yang menyampaikan kebenaran tidak perlu lagi terkesan dengan kata-kata kebatilan. Nah, dah Puan Fazilah. Jadi terkesan lagi sebab dikatakan sesat. Kalau kita terkesan, mana kita pun tak tahu aku ni sesat ke tidak. Itu maksud dia. Nah, nak buat apa kalau terkesan orang kata sesat? Kalau kita tahu, kita tidak. Melainkan, ya ke? Tu kan. Iblis pun datang lah. Tahu tak apa. Kau ingat kau hebat sangat nak sampaikan kebenaran. Kan kalau orang dah kata kau sesat. Saya ni dah macam-macam dah orang kata. Hadap je lah. Kan? Yang penting, dari segi autoriti, kita pun support lah. Supporting detail dari segi authorize-nya. Itu perkara-perkara yang perlukan hujah yang panjang lebar sebenarnya. Tapi kesimpulannya Puan Fazilah, kebenaran berhadapan dengan kebatilan. Ingat, kebenaran sudah pasti berhadapan dengan kebatilan. Bila kebatilan itu berhadapan dengan kita, adakah kita bersedia untuk berhadapan dengan batil? Itu saja soalan dia. Batil ni maknanya apa yang sampai pada kita itu pun batil lah. Adakah kita bersedia untuk menerimanya? Dan persoalannya di sini adalah bagaimana kita nak berhadapan dengan situasinya bertentangan. Itu saja. Malam dan siang itu pasti berlaku. Yang mana kuat, dia akan menguasai. Makin kuat cahaya matahari, hilanglah gelap tu. Tapi kalau gelap tu lebih kuat daripada cahaya, maka gelaplah yang menguasainya. Itu maksudnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi jangan berputus asa, kan Nabi dah bagi tahu. Kan Nabi dah bagi tahu. Kulil haq walau kana murran. Berkata benar walaupun pahit. Memang. Ya. Ya Puan Ramlah Ahmad, kita tidak cemburu. Sabar. Baik, jadi benar tak ramai sanggup terima, merhati kita pimpin. Ada yang suruh cik guru yang slow sikit. Tak apalah. Ini masing-masing punya pilihan kan. Kalau nak slow pun boleh, tak ada masalah. Nak slow motion pun boleh. Tak ada masalah. Kita tidak paksa. Ada yang suruh cik guru yang slow sikit. Ustaz hari ini keras sangat, saya senyum je. Tak apalah. Dia ni, macam ni lah saya nak tanya. Dalam konteks kita memahami kehidupan ini, kita kena faham apa sebenarnya yang kita perlukan. Sekarang ni kita nak keluar daripada masalah ke nak duduk dalam masalah? Itu soalan dia kan. Bila nak keluar daripada masalah, sekarang ni lagi lama kita duduk dalam persoalan, maka lagi banyaklah kekeliruan akan timbul. Persoalan itu kalau biarkan lama, dia akan makin keliru. Bila keliru, kita punya kehidupan buntu. Bukti buntu, perangai tak berubah. Kita masih ulang perkara yang sama. Cuba tengok orang yang kata nak lembut-lembut ni. Sebab dia tak tahu dia berurusan dengan apa. Berurusan dengan perkara yang boleh mewas-waskan dia. Tidak boleh pelan-pelan. Dia kena cepat keluar daripada keraguan. Bila melibatkan keraguan, bila melibatkan persoalan kehidupan, kena cepat-cepat keluar. Lainlah kalau sekiranya, tolong sampaikan Puan Haliza ni. Mungkin kawan-kawan dekat kan. Puan Haliza, suruh sampaikan balik. Saya bersedia. Lainlah kalau keras begini. Al-Kahfi kena habis malam ni. Tak habis, dosa. Selawat kena 1000 kali. Tak selawat 1000 kali, lara. Ada kita cakap macam tu. Ada kita tekankan amalan yang mesti buat. Tak ada kan? Kalau ikutkan syadid, lagi syadid. Jangan main-main. Ada tu guru yang lebih syadid daripada ini. Jangan main-main. Ini lebih terbuka ni. Tapi sebab kita dah terlampau lama sangat duduk dalam persoalan. Kita suka bermain dengan perasaan.
Kita suka cari orang yang boleh sokong masalah kita. Kita cari orang yang boleh mengiyakan masalah kita. Kita cari perkara-perkara yang boleh menjinakkan apa kita dipanggil apa, nafsu tadi. Dia bukan jinak apa. Dia nak biar nafsu itu sama dengan dia. Ini sama geng ni. Sama geng. Kau apa? Kau risau. Aku pun risau. Betul lah tu. Kita memang risau. Adat lah tu risau. Nampak? Kena hakikat. Kata jangan risau. Jangan sedih. Itu. Makna kata di sini. Saya nak bagi tahu. Kita menyampaikan kaedah bagaimana iman itu sebenarnya. Siddiq ini berbicara tentang iman. Rupanya kita tidak berbincang tentang iman. Kita berbincang tentang perasaan saja. Kita bukan suruh beramal beria-ria. Itu baru keras. Syadid ini amalan tu. Syap. Bau syadid. Ini amalan okey lagi. Main-main lagi saya tengok. Ya tak ya pun. Kejap ya, kejap tidak. Kejap saya down start. Mana? Kalau ikutkan lagi syadid sebenarnya. Syadid ni, keras ni, kita akan tengok pada amalan. Nah, sebab itu dalam hakikat orang tanya, Ustaz, ada tak amalan-amalan tu? Saya tak bagi. Saya tahu nanti kalau buat dia akan jadi keras. Dia akan jadi berat nanti. Sebab ada amalan-amalan sebenarnya kalau kena buat. Macam kalau ikut tarik-tarik tertentu kan. Amalan zikir-zikir tertentu. Lagi berat. Setiap malam kena habiskan 1,000. 50,000 kali istighfar. Boleh? 70,000 kali istighfar. Syadid. Tak habis, tak selesai, tak kira. Nampak? Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT, orang beriman dia tak kira. Yang slow pun kadang-kadang marah, yang tegas pun marah. Sebenarnya tak nak sebenarnya. Talib bil ilmi ni, orang yang jihad. Kalau benar dia nak berubah, dia tahu sebenarnya dia nak. Kadang-kadang slow pun kata, slow sangat Ustaz ni. Slow pun bunyi. Keras pun bunyi. Yang penting jangan hiraukan. Perkara-perkara begitu dah. Baik. Kita ni dah terlampau bagi muka dengan perasaan. Sebab tu dalam pengajaran hakikat kehidupan, kenapa orang nampak tegas? Sentak. Sebab inilah perbincangan iman. Iman ni dia straightforward. Dia tak ada kona-kona punya. Perbincangan iman itu straightforward. Sebab tu dalam kehidupan, asasnya adalah iman. Iman ini, perbincangannya adalah perbincangan yang jelas. Hakikat kehidupan sekarang kita nak kaitkan dengan iman. Sebab tu kita tulis kajian kehidupan bersandarkan keimanan. Orang yang beriman, orang yang tidak akan jatuh, tidak akan dipermainkan perasaan, tidak akan berada dalam kejatuhan yang lama, dia akan bangkit. Orang beriman, orang yang kuat. Sebab tu kadang-kadang kita tak terima yang bahawa kita belum cukup benar-benar menghayati keimanan kita sendiri sebenarnya. Ini kena perhatikan. Nampak? Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Betulkan niat kita itulah yang kita kena tekankan para Rusna Abbas. Kita selalu kata betulkan niat, itu yang selalu saya ulangkan. Inna amalu binniat wa inna malikuli imri manawa. Niat ini kena tegas, kena syadid, kena jelas. Dia kena marah sikit sebenarnya. Sebab niat ni dia boleh ditarik oleh nafsu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Umur 7 tahun contoh solat. Kita boleh ingatkan. Umur 10 tahun Nabi kata boleh pukul. Kalau umur 40 tahun tak solat, nak buat apa? Agak-agaknya. Bukan pukul Ustaz, baling periuk. Memanglah. Kadang ada orang kata dengan hikmah lah, lemah lembut. Dia hikmah ni bukan lemah lembut. Hikmah ni kita meletakkan ikut keadaan itu, situasi yang mana. Kalau perbincangan itu syadid, perbincangan itu melibatkan akidah, dia tak boleh buat main. Kehidupan ni melibatkan apa ni? Ragu-ragu ni, resah, masalah ni melibatkan apa? Iman kan? Akidah kan? Bila melibatkan iman, melibatkan akidah, janganlah main-main. Banyak benda lagi kita boleh main-main. Tapi kalau perbincangan nak keluar daripada resah, Ustaz saya ada masalah Ustaz, macam mana saya nak keluar daripada resah, takkan kita nak slow lagi. Malah keresahan itu akan menyebabkan keraguan. Saya nak bagi tahu orang yang berhadapan dengan masalah, saya nak bagi tahu. Masalah ni
Kalau tidak diselesaikan, dia akan membuatkan kita was-was. Was-was ini akan menyebabkan apa? Hilangnya kepercayaan. Kalau dibiarkan, dia akan hilangnya pergantungan. Akhir sekali, dia akan hilang iman. Sebab tu benda-benda macam ni tak boleh buat main. Tak boleh buat main. Tak boleh slow-slow, tak boleh nanti-nantilah. Biarlah, tak apalah, tak boleh. Apa yang ragu? Apa masalah kamu? Apa masalah? Bagi tahu. Ragu tentang rezeki, selesaikan. Ragu tentang kasih sayang, selesaikan. Sebab itu, kalau kita lihat ketegasan dalam akidah ini, zaman dulu para sahabat semua lagi dahsyat. Allah uji dengan darah. Nampak? Iman itu ujian. Dia perlukan ketegasan dalam berhadapan. Kalau tidak, kita yang akan dikalahkan. Kita dikalahkan, kita terperangkap dengan permasalahan. Diam tak diam, tiada apa perubahan. Masih ditakuk yang lama. Jangan main-main. Benda-benda macam ni tak boleh buat main. Sidangnya Muhammad Allah SWT. Jelas? Alhamdulillah. Jelas. Bukan akul yakin. El-Fitra Amir. Hakul yakin. Hakul yakin. Keyakinan yang benar. Hakul yakin. Baik, Al-Alam dah kata persatu tadi. Saya nak sentuh sikit sekejap ya. Mari kita tengok. Saya nak bagi tahu kesan. Kesan dia ya. Cuba tengok ya. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Mari kita tengok dulu. Sekarang ni yang duk kata-kata slow tu. Slow lah Ustaz, slow tu. Perlahan ni. Okay. Perlahan ni saya nak tanya dulu, kita berurusan dengan apa perlahan ni? Nak perlahan ni nak berurusan dengan apa? Saya ulang lagi sekali supaya yang mengikuti pengajian ini faham dan kalau nak ikut pengajian yang lain pun faham. Nah? Baik. Perlahan ni kalau duk mengaji tentang makhraj huruf Al-Quran tajwid, itu pun kena guru tajwid yang ni jangan. Tak betul huruf alif. Alif pang kena. Kamu lidah kamu ni. Alhamdulillah. Kena dengan guru yang tak ni kena marah. Dia marah ni kadang-kadang cepat kita belajar dah. Tapi itu boleh perlahan, tak apa kita bagi tempoh sebab dia melibatkan fizikal. Dia ada tempoh. Dia ada tengok perkara, contoh perbuatan, tak apa. Kita perbetulkan. Perlahan-perlahan berubah. Perlahan-perlahan ni kalau melibatkan perbuatan. Boleh kita tak apa, kita bagi peluang. Sebab tu 7 tahun, 10 tahun, kita tengok. Baca Quran pandai tidak? Ada tanya, Ustaz tak pandai baca? Tak apa, mulakan. Masuk Islam, tak pandai lagi baca Al-Fatihah? Tak apa. Malah dalam hadis ada kata, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, boleh diganti. Nampak tidak? Tapi, nak dia tengokkan, kita sedang berurusan dengan apa ni? Keyakinan. Kalau melibatkan keyakinan, dia tak boleh perlahan. Sama ada yes or no. Itu saja. Sekarang ni, kenapa dia melibatkan keyakinan, Ustaz? Sebab keyakinan sekarang, setiap yang berlaku, yang orang datang ataupun kita sendiri, berhadapan dengan permasalahan, persoalan. Persoalan pula bukan kecil-kecil punya cerita. Persoalan tentang kasih sayang. Bergaduh suami isteri, masih ditakuk yang lama, kahwin dah lama, bergaduh lagi. Belum cerita lagi poligami. Bergaduh lagi. Berapa lama kahwin? Saya akan tanya berapa lama kahwin. Kadang-kadang tanya, dah lama Ustaz 15 tahun tapi bergaduh lagi. Ini persoalan kasih sayang. Dia melibatkan keyakinan. Sebab tu saya sangat tegas. Ini keyakinan, bukan perbuatan. Lainlah, Ustaz, saya tak pandai masak, Ustaz. Kahwin tak pandai masak. Tak ada, udahlah, tak pandai masak, udah. Grab food ada. Tak ada masalah. Bab perbuatan yang kita boleh kompromi.
Tak ada nak perfect ya. Ustaz, saya tak pandai layan suami saya lagi Ustaz. Cokodok tak pandai buat apam, jadi bom dia jadi ni. Buat, meletup je kuih tu Ustaz. Ingatkan jadi kuih bom, meletup je kerja dia. Tak payahlah masak kalau meletup je kerja. Tak payah masak. Tak apa. Bab perbuatan tak apa. Kita ada kemaafan. Tapi sekarang ni, soalan dia apa dia? Suami saya sayang saya tak? Allah sayang tak? Oh, soalan kadang-kadang. Bila mari soalan-soalan yang kita sendiri tahu, ini soalan ni bahaya. Kalau tidak tegas, kalau tidak dijawab dengan tepat, dia akan hilang kasih sayang. Dia kena faham. Sebab tu sekarang nak slow tang mana? Persoalan apa? Slow apa nak slow ni? Kalau perbuatan boleh kita slow. Tak apalah Ustaz, saya tak pandai buat itu. Tak apa. Ustaz, saya tak larat lagi nak buat duha 12 rakaat. Tak apa. Buat 2 rakaat pun okey dah. Ustaz, tahajud, ya Allah, nak bangun payah. Tak apa. Sebab itu bukan kewajipan. Ni kewajipan yang ini 100% yakin. Masalahnya sekarang, mulalah ni. Mulalah kan. Nampak? Sekarang ni, isu keyakinan ini tidak dirawat. Dibiarkan begitu dengan persoalan-persoalan kebendaan. Jadi dah lama perkara ini kita buat. Nak slow-slow lagi tak boleh. Sebab bagi masa dah kahwin berapa lama dah. Bergaduh lagi. Ya Rabbi. Lepas tu siap buat satu kesimpulan pula tu. Sedangkan lidah lagi tergigit. Yang gigit lidah tu apa? Banyak benda lagi boleh gigit. Kadang-kadang geram. Adakah perkahwinan itu pergaduhan? Adakah Islam mengajar bergaduh? Pengajian mana ni? Yang lagi bahaya ni, Nabi pun Ustaz, tengok, nampak. Mana tak tegas yang kita? Awak dah tak faham, jahil lagi. Tak tahu jawapan kait dengan Nabi pula. Cakap pula Nabi pun, dengan isteri-isterinya pun. Saya mulalah, awak tak ngaji, sendiri punya masalah, nafsu sendiri, gagal kita faham akan hakikat diri, tiba-tiba nak kait dengan Nabi. Cemburu Ustaz, tak apa. Isteri Nabi pun cemburu. La ilaha illallah kadang-kadang. Dia pergi kait dengan Nabi tu. Adakah dia beramal seperti Nabi? Kita punya beramal pun lah ya Allah. Tiba-tiba benda buruk dia nak kait dengan Nabi. Subhanallah. Ini satu salah laku yang sangat tidak boleh diberi. Bagi saya tak boleh bagi muka. Tak boleh. Sebab tu orang dengar, Allah sakitnya. Tegas sangat lah Ustaz ni. Dah tak ada masa dah. Orang kata nak berubah, ambil masa. Masalah masa tak boleh nak diambil. Masa milik Allah. Ambil masa. Bukan ambil masa. Dia nak kena tu, nak merasa. Nak merasa kan? Tunggu ambil masa. Allah bagi merasa sekali. Nampak? Soal keyakinan. Melibatkan rezeki. Melibatkan perhubungan. Kadang-kadang tu saya tengok ada konflik rumah tangga, adik-beradik. Ini semua isu-isu besar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asal nak betulkan nafsu saja, mengiyakan kait dengan Nabi. Pergunakan Nabi untuk backup diri. Bukan backup Nabi. Patut backup Nabi. Ni ambil Nabi, backup dia. Backup benda yang salah pula tu. Jangan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak ada masa. Masa memang tak ada Ustaz. Tak ada masa Ustaz saya nak berdoa. Tak ada. Sebab apa? Masa bukan pada kita. Masa pada Allah. Kenapa kita kata, tak apalah. Jangan main-main. Sekarang ni sebab apa? Kena faham ya. Lain sekali. Kena faham ya. Bila kata kenapa tak boleh perlahan-lahan. Cuba tengok isu apa. Adakah dia melibatkan perbuatan ataupun melibatkan keyakinan? Isunya melibatkan keyakinan.
Kalau melibatkan keyakinan, macam mana nak tahu isu keyakinan ke tidak? Tengok apa isu dia. Isu rumah tangga. Dia dah mula slow. Isu rezeki. Sampai bila ustaz nak macam ni, ustaz saya. Dia mula ada. Nampak? Tak yakin pergi Wisma Yakin. Allah. Wisma Yakin pun dia tak yakin nak pergi. Ataupun nak berjaya, pergi berjaya. Apa? Berjaya Times Square ya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sekarang ni nak bagi tahu dulu, kita ni tegas tang mana? Tu dulu jawab. Supaya sekarang jangan lagi, yelah Ustaz Farid tu tegas betul. Tak. Tak ada. Kita tegas benda yang patut tegas. Yang tak patut tegas, tak payahlah tegas. Babak dunia ni tak payah tegas pun. Mana easy going kita? It's okay je. Masak apa ini? Tak masak bang? It's okay. Kita makan angin. Dah. Kadang-kadang bab masak-masak pun bergaduh. Bab tak wish birthday pun bergaduh. Bab tak cakap abang rindu pun bergaduh. Bab dunia, bab anak bergaduh. Bab balik kampung ni belum raya. Alhamdulillah lah PKP tak ada balik raya. Kalau raya tu, batang balik kampung je bergaduh. Asal benda dunia je bergaduh. Malah jadi satu adat. Standard lah ustaz bergaduh. Kalau tak bergaduh bukan perempuan namanya. Kalau tak bergaduh bukan rumah tangga. Allah. Udahlah tu. Kita berada di penghujung zaman tuan-tuan. Masa untuk bangkit. Tuan-tuan sedar adakah ada isu kebangkitan? Tuan-tuan ingat kebangkitan tu dari mana? Adakah kebangkitan itu hanya dengan jeritan-jeritan takbir, Allahu Akbar? Adakah itu kebangkitan? Atau kebangkitan itu berbalik semula kepada asas kebenaran? Kita hancurkan fahaman-fahaman yang boleh menggoncang keyakinan. Kita permantapkan kembali kefahaman sehingga datang kembali kasih sayang. Tiada lagi isu-isu pergaduhan. Kalau zaman dulu, zaman Nabi SAW itu berjaya menyatukan puak Aus dan Khazraj. Jadi zaman kita sekarang kena satukanlah hubungan kita kembali. Kalau yang mana dah pakat bergaduh, satukan balik. Itu namanya tegas. Kita dah tak ada masa untuk layan benda-benda yang boleh mengganggu keyakinan kita. Sebab banyak lagi nak buat kerja ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya benar Tuan Syafiq Farhan. Jangan gaduh-gaduh. Nak gaduh-gaduh, makan gaduh-gaduh. Tu, gaduh-gaduh. Gaduh manja pun dah tak ada dah jadi ganja. Buruk baik, orang kata. Buruk baik. Buruk sikit, buruk baik sikit. Dah tak ada dah. Dia jadi beruk. Beruk tak ada. Ganja tak ada. Apa pun tak ada dah. Kita kena jelas. Bangkit dan bangun. Ini kadang bab perasaan, contoh sambung. Okey, sambung bab cemburu. Nampak? Cemburu ni dalam satu hadis, mafhum hadis, saya tak bawa matan hadis tu malam ni. Saya lupa nak ambil tu sebab saya tak hafal matan hadis tu, panjang. Nanti saya bawa. Cemburu ni dia bukan perkataan cemburu, dia perkataan dia ada iri. Iri ni termasuk pada sifat mazmumah. Cuma Nabi kata dibenarkan pada dua saja keadaan. Pertama, ilmu, mengamalkan ilmu, amalkan ilmu. Kita cemburu dengan ilmu yang orang mengamalkan ilmunya. Yang kedua, harta, infakkan ke jalannya. Baik, sekarang ni cemburu manusia ini ataupun kata perempuan yang dikaitkan dengan perempuan, cemburu dekat mana? Adakah cemburu kerana ilmu atau cemburu kerana orang menginfakkan harta? Tak, cemburu suami kahwin lagi. Nampak? Cemburu itu asas apa nak? Tengok pula kesan cemburu ni, apa asasnya? Dari mana asas cemburu? Dari nafsu atau dari kolbu? Dari nafsu Ustaz. Dari nafsu. Kalau nafsu, kena tundukkanlah cemburu tu. Tundukkan cemburu kerana ilmu,
Tundukkan cemburu kerana infak. Khalas, titik. Jangan ikutkan cemburu. Dan ahli syurga tak ada cemburu. Macam mana Ustaz ahli syurga tak ada cemburu? Allah cabut cemburu tu. Allah bersihkan nanti. Habis Ustaznya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu. Cemburunya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu waktu itu. Tak ada melarat-larat. Tak ada merosakkan pun. Dan cemburunya pada ilmu, pada harta yang pada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Tu je. Dan juga ada lagi cerita-cerita lain, tapi saya nak bagi tahu kalau nak kaitkan dengan ummahatil mukminin, pastikan ianya adalah ciri-ciri ahli syurga. Jadi tak boleh lah. Jadi takkan kita nak bagi lagi kredit dekat cemburu ni, salah. Tak boleh, dia sifat mazmumah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi cemburu ini hanya satu perasaan yang dimainkan. Perasaan yang dimainkan oleh keadaan dan kebendaan. Ingat, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Suwarikum wa amwalikum. Allah tak tengok suar, yakni keadaan. Allah tak tengok amwal, yakni kebendaan. Dan ini melibatkan perasaan. Apa-apa saja melibatkan perasaan, yakni nafsu, cemburu, mesti tidak lari pada dua perkara ini. Keadaan, kebendaan. Keadaan, kebendaan. Dan malah cemburu yang menuruti nafsu, cemburu itu akan membuatkan sifat dia terburu-buru. Ajilah, terburu-buru. Terburu-buru, ceraikan saya. Saya cemburu dengan abang, ceraikan saya. Nampak? Terburu-buru buat keputusan. Abang ni memang dah tak sayang saya. Dia jadi sifat yang gelojoh. Ajilah, dia nak segera. Jadi ini sifat yang buruk. Kenapa nak bagi muka lagi? Kenapa biarkan keburukan ada pada diri? Dan semua sifat keburukan ini boleh dihilangkan dengan kita kembali kepada Allah. Orang yang kembali kepada Allah, itu pasti Allah tolong. Kebergantungan dia pada Allah. Bermaksud orang yang membiarkan segala sifat mazmumah masih ada pada dirinya, bermakna dia tidak kembali kepada Allah. Orang yang kembali kepada Allah, pasti Allah akan bukakan jalan untuk pembersihan. Itu pasti. Nah, mazmumah itu maksudnya terkeji. Mazmumah, terkeji. Puan Sakinah. Terkeji. Mahmudah, lawan kepada mazmumah, mahmudah, sifat terpuji. Ini dalam pembersihan dalam kaedah pengajian hati, tasawuf. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, dalam konteks kehidupan ini, cemburu, ya Tuan Raja Sarizal. Itu jemaah pun dah insaf dah, Puan Raja Sarizal. Jemaah pun dah insaf dah sekarang. Dia tak ada cembulu-bulu dah. Tak ada dah. Baik. Jadi apa saja yang pergi kepada terburu-buru, ajilah. Itu kata Allah Ta'ala Al-Quran. Itu ajilah kana syayatin. Itu daripada syaitan. Ajilah. Jadi cemburu membuatkan dia terburu-buru. Dan itu sifat iblis. Jadi di mana? Di mana asas cemburu ini? Adakah dia sifat baik? Tak. Tapi kalau pergi kepada ilmu dan amal, silakan. Tapi kebanyakannya tidak guna cemburu pada ilmu dan pada amal. Kebanyakannya pada kebendaan dan keadaan. Abang lebihkan mak je. Saya ni siapa? Saya ni isteri abang juga tau. Dia mula nak buat perkara-perkara mazmumah tu. Abang nak lebihkan mak. Saya ni isteri abang juga tau.
Abang kena ingat, susah pun saya tahu. Dia mula. Sebab keadaan, dia wujudkan keadaan itu. Syaitan pun masuklah. Betul tu mah. Betul tu mah. Sekarang ni betul tu. Dia mula ikutkan sangkaan. Surah Al-An'am ayat 116. Kalau dituruti segala sangkaan manusia atas muka bumi ini, dia percaya dia akan membawa kamu jauh daripada Allah. Sangkaan lah. Betul tu mah. Betul tu mah. Suami kamu tu tak sayang dengan kamu tu. Tengok keadaan. Tengok dia lebihkan mak dia. Betul tu mah. Tu. Iblis pun masuklah. Allazi waswisu fi. Ya tak ya lah. Nampak? Tengok tu. Dia lupa anniversary kamu tu. Dia tak suka dah kamu tu. Nampak? Dia mainkan keadaan. Nampak tidak? Dia mainkan kebenaran. Keadaan tengok sekarang. Tengok. Dulu rajin mesej cakap rindu. Sekarang dah tak ada dah. Dia tak rindu kamu tu katanya. Datang cemburu, iri, dengki. Ni dah mula ada yang lain ni. Nampak? Lepas tu, percaya pula tu. Ni insting orang perempuan ni betul ni. Betul ni. Tengok berlaku. Nampak? Benda-benda macam ni. Tengok asas bermula tu apa. Kalau asas itu dari nafsu, janganlah ikut. Tundukkan. Kalau dari kolbu, itu tenang. Tenang. Nampak tidak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sidang jemaah yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat kembali kepada perbahasan kita ini, berbalik kepada tadi mana persoalan awal tadi tu, ketegasan. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Puan Kamaria Jasman, alhamdulillah. Sudah share ke belum tu Puan Kamaria? Alhamdulillah, share. Alhamdulillah. Ini perbincangan hati, kita tak pergi pada perasaan. Perasaan kita tundukkan terus. Perasaan kita tundukkan terus. 7 hari mencintaimu, tak payah 7 hari dah, bagi sehari dia masuklah, kita kapankan terus. Memang tu cerita, ya Allah. Pelik-pelik cerita. Kadang-kadang sangkaan itu meyakinkan. Dia tidak meyakinkan. Keyakinan itu duduk di hati. Sangkaan itu bukan meyakinkan. Sangkaan itu menyebabkan kita hanya membetulkan saja. Yakin, beza ya. Yakin kerja hati. Sangkaan fikiran. Tengok keadaan. Bila sangkaan, tengok keadaan. Jadi pula seperti apa yang disangkakan. Kan aku kata betul dah. Percaya. Dia bukan yakin. Boleh jadi itu ujian, Allah nak uji sangkaan kita. Aku tengok suami ni mesti ada ni, mesti ada. Tengok ada. Nampak kan? Nampak diri. Dia tak nampak Allah. Setiap sangkaan itu nampak diri, bukan nampak Allah. Kalau nampak Allah itu yakin. Dia nampak diri. Setiap sangkaan dia nampak diri dia macam makam wali terus lah. Bang, jangan main-main Orang perempuan ni bang, sangkaan kuat tau. Kita orang ada six sense ni. Nampak diri terus. Bila jadi, lagi bertambah-tambah diri dia nampak. Maka itu batil. Patutnya nampak Allah. Bila nampak Allah, apa jadi? Serah pada Allah lah, dah nampak Allah. Tapi kalau nampak diri, tu jadi tak tentu arah. Dia jadi, mula-mula resah. Syaitan pun masuk campur. Nampak? Jadi jangan ikutkan keadaan. Kalau sangkaan ni pada keadaan, jangan ikutkan keadaan itu. Kalau susah, jangan ikut susah. Kan kita dah sentuh. Kalau susah, jangan ikut susah. Jangan ikutkan keadaan. Kalau suami tu buat tak tahu dia apa ke, jangan ikutkan keadaan suami tu. Kita ikut keadaan kita yang beriman ini. Ikut keyakinan kita, kalau kita buat, kita dapat kebaikan, buatlah kebaikan. Buat saja, dibalas kebaikan. Jangan persoalkan lagi isu-isu yang berlaku di luar sana. Yang berlaku di luar, biarkan yang berlaku di luar. Dia ibarat penyakit yang berkeliaran. Soalnya sekarang, mantapkan keyakinan kita dengan iman yang ada. Macam nak mantapkan iman, contoh mengaji malam ni. Sebab tu mana-mana yang bertanya dengan saya sarankan. Sebab bila cerita masalah kehidupan ni panjang lebar nak cerita. Tak habis ruang ke saya nak jawab dekat komen. Jadi saya kata, saya sarankan ikutlah pengajian. InsyaAllah temulah jalan nanti. Saya nak jawab satu-satu detail, kadang-kadang kita tak tahu apa yang exactly dia sedang hadapi.
Tapi bila dia pelan-pelan ikut hakikat kehidupan pengajian, ikut kembali kaedah yang benar, Allah bukakan jalan. Satu persatu Allah bukakan jalan. Subhanallah. Subhanallah. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Nah benar Tuan Surah An-Najahiyah. Admin pengasih. Copy paste surah An ayat 116. Jika kamu menurut kebanyakan orang-orang yang ada di atas muka bumi ni, niscaya mereka akan menyesat kamu dari jalan Allah. Nampak tidak? Clear tak Allah kata? Jadi jangan ikutkan sangkaan. Jangan ikutkan keadaan. Aku dah kata dah, kalau kamu ni bagi muka sangat, tengok. Jangan ikutkan. Allah dah kata, ikutlah Allah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar, walillahil hamd. Baik. Cumanya perasaan ni menyeronokkan. Perasaan ni seronok. Perasaan seronok. Kebenaran ni menyakitkan. Kebenaran ni sifat dia pahit. Kebenaran sifatnya pahit. Kita sambil ni kita buat revision. Kita buat murajaah balik. Sebelum masuk ke tajuk akhir kan. Kebenaran sifatnya apa? Pahit. Perasaan sifatnya manis. Soalan, nak ikut yang mana? Ikut yang manis lah Ustaz. Yang manis akhirnya pahit. Yang manis akan berubah jadi pahit. Sebab apa manis? Sebab perasaan nafsu. Hubbus syahawat, kata Allah. Allah menghiasi nafsu itu sebagai ujian. Nafsu itu dihiasi dengan perkara-perkara yang menyeronokkan. Nampak manis pada awalnya, tetapi pahit di hujungnya. Sebab tu orang yang mengikutkan perasaan ataupun dia panggil emosi, perasaan ni dia bermainkan dengan belayan keadaan, kebendaan. Dia ikutkan keadaan, dia ikutkan kebendaan. Ini sedangkan Nabi dah kata dah Allah tak tengok keadaan, Allah tak tengok kebendaan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Tapi dia ikut juga keadaan, dia ikut kebendaan. Apa yang nak dibagi, apa keadaan yang tak suka, kita turuti. Kita ikutkan keadaan, ikutkan kebendaan. Apa keadaan nak, kita ikut. Apa kebendaan nak, kita ikut. Akhirnya, dia akan jadi pahit. Sebab tu jangan terkejut akan ada orang kata, saya dah habis macam-macam Ustaz. Saya dah habis macam-macam dah. Tapi dia tetap tak sayang saya. Sebab kita layan dia dengan perasaan yang mana kita berikan dia kebendaan dan keadaan. Kebendaan, keadaan. Bermain dengan kata-kata pujangga. Bermain dengan benda-benda yang boleh diberikan. Bagilah benda-benda yang boleh mainkan emosi, nafsu. Dan benda ni akan berubah jadi pahit. Tapi kalau kebenaran, dia bermulanya pahit. Tapi dia akan berakhir dengan manis. Dia terbalik. Bermula memang pahit, tapi berakhir dengan manis, sihat. Kebenaran, dia tidak melibatkan keadaan, tidak melibatkan kebenaran. Kebenaran, dia melibatkan kepada apa? Cerita tentang kekuasaan. Itu je. Kebenaran dia kembali pada kekuasaan. Bila kekuasaan, kita akan cerita tentang penafian, cerita tentang akidah. Benda-benda macam ni pahit kan nak dengar? Contoh, tiada sayang pada kamu mah. Sayang ada pada Allah. Sayang tidak ada pada kita. Kita banyak cerita balik keadaan yang mana balik kepada kebenaran. Jadi, apabila pahit di awalnya, sakit nak menerimanya, ingatlah itu ubat yang paling mujarab. Sebab apa sakit? Sebab apa sakit? Sebab dia menafikan diri. Kebenaran, ni malam ni kita tekankan kebenaran dan perasaan ya. Sebab dia melibatkan pada fasa yang terakhir ni. Tabligh ini dia tak main dah perasaan.
Masuk dah tak main perasaan, masuknya begini. Dia dah menguasai perasaan, insya-Allah, insya-Allah. Bantu, Allah bantu insya-Allah. Allah bantu insya-Allah. Kebenaran, perasaan itu membawa pada keakuan. Kebenaran membawa kepada kehambaan. Sebab apa kehambaan? Sebab begini. Mari kita lihat kebenaran. Apa sifatnya? Bila kata kebenaran, surah Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran, hak. Wa qulil haq. Bila kata wa qulil haq, setiap yang hak kembali kepada Rabb. Rabbikum. Bila kembali kepada Rabb, kebenaran itu kembali kepada Rabb, maka apa tadi kaedah pengajian kita? Yang ini menafikan diri. Bila kembali kepada Allah, berlaku dah penafian. Bila kata penafian ini yang pahit ini. Penafian ini, yakni menidakkan apa yang nafsu nak. Menidakkan. Contoh, kasih sayang. Kasih sayang ini, nafsu nak. Memang nafsu nak kasih sayang. Dia panggil perasaan kasih sayang. Tapi sebelum nak kasih sayang, dia kena nafikan dulu. Lalu berlakulah kaedah nafi. Tiada kasih sayang. Tak ada kasih sayang pula. Tiada kasih sayang pada diri. Ataupun pada Abang Leman. Abang Leman muncul balik dalam perbincangan kita. Tiada kasih sayang pada Abang Leman mah. Habis di mana bang kasih sayang ada pada pencipta abang mah? Allah. Jadi kamu jangan ikut aku mah, kamu ikut Allah. Apanya Allah suruh kamu kena buat mah. Jangan buat sebab aku suruh. Kalau Allah suruh tutup aurat mah. Kalau Allah suruh kamu taat mah. Kalau Allah suruh kamu solat mah. Kalau kamu tak buat ini mah, kasih sayang kamu hilangkan mah. Sebab kasih sayang tidak ada pada abang mah. Kan payah tu. Sebab si jemaah nakkan kasih sayang pada Abang Leman. Ni kebenaran ini yang pahit nak diterima. Pahit nak diterima. Kerana nak menyatakan Allah. Bila nak menyatakan Allah, ini kerja siddiq dan amanah dan fatonah. Tiga sekali kan? Siddiq yang mana? Siddiq membenarkan. Amanah membawa dengan akal yang waras. Berfikir tentang kebesaran Allah. Fatonah bijak dalam meletakkan kembali. Yang ini masanya. Apabila semua itu pada Allah, dia kembalikan semua pada Allah. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kebenaran. Cuma, bila kata kita dah menafikan, maka kebenaran akan terzahir. Maka daripada situlah datangnya kehambaan. Kehambaan inilah yang datangnya pertolongan. Sebab yang ditolong hanyalah yang mengaku hamba Allah. Selain daripada hamba, Allah takkan tolong. Sebab apa? Sebab kalau kita rujuk dalam suratul Fatihah, Iyyaka na'. Ini saya dah ulang dah ni kan, tak apalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nampak tidak? Bila dah mencapai tahap na'budu, barulah datangnya nasta'in. Nampak? Bila kita hari ini dah menafikan sayang tidak ada pada kita, barulah pertolongan kasih sayang sampai. Itulah dipanggil mawaddatan warahmah. Allah tolong bagi kasih sayang dalam rumah tangga kita.
selesai masalah. Allah tolong bagi kekuatan kepada kita, selesai masalah. Ya Allah, tiada kekuatan ya Allah. Ya Allah, tiada kekuatan ya Allah. Kekuatan hanya pada Engkau. Tiada mudarat pada sakit ya Allah, mudarat hanya pada Engkau. Itu kita nafikan. Maka datanglah pertolongan. Tergantung tahap keikhlasan lah. Kalau kita sebut tu masih dalam keraguan, sebut lagi. Masih keraguan, sebut lagi. Masih ada keraguan, sebut lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Sehinggalah sebutan kita itu dengan benar-benar rasa kehambaan. Ya Rabb. Berdoa, bukan baca doa. Berdoa ni, Ya Rabb. Tolong aku, Ya Allah. Ya Allah, tolong aku, Ya Allah. Aku lemah, Ya Allah. Aku lemah. Ya Allah, aku lemah, Ya Allah. Tolong aku, Ya Allah. Lemahnya aku dalam mentadbir dunia ini, Ya Allah. Datang sifat kerendahan. Kau yang ada, aku tiada, Ya Rabb. Kau yang mengadakan, Kau lah yang meniadakan. Kau mengadakan untuk aku isteri, Ya Rabb. Aku lemah untuk mengurus isteriku sendiri, Ya Rabb. Ya Rabb, Kau mengadakan dia untuk aku. Padanya juga adalah belaan-belaannya sekali, Ya Rabb. Tidak mampu aku menanganinya, Ya Rabb. Kau sajalah berkuasa atas dia, isteriku. Nah, begitu. Membawa kerendahan. Minta dengan kerendahan. Itu datangnya kebenaran. Jangan kenapsuan. Kami nangis minta. Tapi masih nampak diri. Perasaan masih nampak keadaan. Kalau dengan perasaan tadi, perasaan dia akan nampak keakuan. Dia akan menampakkan keadaan dia terancam. Dia nampak keadaan dia, aku dah berusaha, Ya Rabb. Dia sebut juga, aku dah buat yang terbaik, tapi aku dilayan begini. Ya Rabb. Dia menangis juga. Aku dihina, aku dianiaya. Dia akan nampakkan, dalam dia meminta, dia tak nampak Allah. Dia akan nampak keadaan dia. Dan dia akan nampak kedudukan ataupun kebendaan dia. Ataupun kebendaan ni lebih kepada kedudukan lah. Harta dia susah senang ke, keadaan dia dihina ke. Dia doa dia akan fokus pada dua ni. Hati-hati. Ni malam ni, perhati baik-baik ilmu ni. Ini pada fasa fatonah ni sebenarnya. Dan dia nak masuk ke fasa khidmat dan taat ni. Cuba perhati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair, cuba tengok. Bila kita doa, perasaan masih menguasai. Yang ni perasaan apa? Sedih. Ni, yang slow-slow tadi tu. Sedih lah. Tak apalah, biarlah slow-slow lah, lama hilanglah sedih tu. Dalam sedih-sedih tu, dia nampak aku tu. Dia akan nampak keakuan kerana keadaan yang tidak adil bagi dia. Keadaan manusia yang mengancam dia. Betul lah tu, nampak sangkaan tadi betul lah. Suami tak adil atas dia, orang tak adil pada dia, macam-macam benda yang dia kena. Dia doa dengan keadaan dia lah tadi. Berlaku lagi. Dia doa lagi. Tapi dia tak tahu dia masih dalam perasaan. Sebab tu pengajian ni kena perhalusi. Tapi berbeza dengan orang yang berdoa dengan kehambaan lain. Kehambaan dia nampak pertolongan Allah. Kehambaan ni dia doa dengan melihat kekuasaan Allah. Bukan melihat, dia tak irau dah keadaan dia. Dia tahu dia lemah, Ya Rabb. Engkau lah yang maha kuat, Ya Rabb. Aku lemah. Ya Allah, Engkau yang maha ada. Nak sebutan dia pun dah pergi ke arah kepada kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah, sekurang Allah. Apa tidak? Benar Cikgu Ani Sabiri. Ini nama menampakkan Allah tu maksudnya itu. Ya Rabb. Aku lemah, Ya Allah. Nafi kan diri kita? Aku tiada daya, Ya Allah, untuk berhadapan dengan situasi ini, Ya Allah. Ya Rabb. Engkau lah yang maha ada, Ya Allah. Jawab. Sebutlah dengan kekuasaan.
Ya Allah di sisimu, ya Allah kun fayakun. Aku yakin dengan kebesaranmu ya Rabb. Kau boleh mengadakan, kau boleh mentiadakan, kau boleh melapangkan, kau boleh menyempitkan ya Rabb, ya Rabb. Aku hamba-Mu ya Rabb, walaupun aku masih banyak kesilapan, kesalahan ya Rabb. Ya Rabb, aku masih banyak kekhilafan ya Rabb. Aku yakin ya Rabb, dengan kekuasaan yang Kau ada ya Rabb, tunjukkanlah kekuasaan-Mu. Bimbinglah aku. Nampak dia rintihannya berbeza dengan kalau dengan perasaan. Perasaan ya Rabb, aku dianiaya ya Rabb. Aku berada dalam kesusahan ya Rabb. Tolong aku. Aku berada dalam keadaan begini. Aku begini. Aku dan aku dan aku dan aku dan aku dan aku. Subhanallah. Akhirnya dia doalah dengan keadaan tak puas hati. Patutnya kita berdoa dengan hati yang lapang, hati yang puas, hati yang tunduk, hati yang khuduk kepada Allah. Itulah dipanggil kehambaan. Sebab tu kehambaan ni baru datangnya pertolongan. Dan bukan sekali dua je. Allah nak tengok istiqomah. Istiqomah inilah yang akan kita bincangkan dalam tabligh. Dan kita dah bincang lah ni, sedang bincang lah tentang tabligh ni. Iaitu keseimbangan kita dalam menjadi hamba itu, adakah kita berbelah bagi? Kita adakah masih ya ke tidak? Ya ke tidak? Mana kita belum seimbang. Dalam peringkat kita dalam bab tabligh ini, menyampaikan ini, ataupun dalam pengajian kita, kita namakan keseimbangan. Wasata. Dalam pengajian dia wasata. Adakah kita mampu menyampaikan sifat kehambaan itu? Ketika kita bercakap, kita mengajak, ketika kita melakukan aktiviti, apa saja, sifat kehambaan ini akan terzahir. Apa sifat kehambaan? Tiada keakuan lah. Lawan kepada kehambaan, tiada keakuan. Contoh tiada keakuan. Kita nak ngajak orang jadi baik. Contohlah isteri kita. Ketika nak mengajak isteri kita jadi baik, nampak diri kita nak isteri kita jadi baik atau nampak Allah nak isteri kita jadi baik? Ini pun satu ujian. Ke nampak diri, abang nak kamu baik, atau sebagai mak nak kamu jadi anak yang baik, mak nak, sebutlah Allah yang nak. Itu sifat kehambaan, tiada keakuan. Allah yang berkehendak kamu jadi baik, mak perantara saja. Abang hanya perantara mah. Kamu dengar ni mah, Allah datangkan kamu dalam hidup abang untuk kamu jadi baik mah. Pegang muka dia, see my eye, tengok mata abang, tengok, pegang ni. Mah, dengar ni abang cakap. Oh, abang betul. Inilah tak kamu lah. Abang kecewa dengan kamu ni. Kamu tak baik-baik. Marah ni. Kita marah. Kita marah. Kita rasa bercampur aduk perasaan kita. Kenapa tak baik-baik dia ni? Kenapa kita bertanya kenapa? Dah macam-macam ustaz turun dah. Dah dengar macam-macam ceramah. Tak berubah-ubah. Kita pun marah. Nampak? Jadi itu tip tu sampai bagi tip lah apa kamu. Nampak? Ya, benar. Sekarang ni bila kata lihat, itu dah kata tadi kebenaran, itu kehambaan. Kita biar benar dalam menyampaikan. Bukan nak nampak diri kita yang nak. Nanti kalau anak kita jadi baik, nama mak bapak dapat nama. Kita pun bangga dia. Hey, baik anak kamu. Fazilah. Cik, Fazilah kan. Baik anak kamu. Bagus kamu. Dia didik anak. Biasalah. Kalau kita tak arah diorang ni, tak baik diorang ni. Kita sebagai ibu, kita kena pastikan anak kita jadi baik. Kita nak, kita penat melahirkan dia. Allah disebut Allah juga. Kan? Tapi tak. Baik dan alhamdulillah, Allah nak anak-anak aku jadi baik. Aku sampaikan je apa yang Allah suruh sampaikan, aku sampaikan je ke anak-anak aku tu.
Kalau kita cakap dengan hati, yakni dengan hati dengan Allah. Bila kita sebut dengan hati, cakap ke anak-anak kita. Cakap. Dengar ni Abi nak cakap ni. Allah tak suka sepah macam ni. Kamu dengar. Allah tak suka kamu buat kerja-kerja macam ni. Nak sebut bila Allah tu, pastikan kita pun merasakan. Bila kita nak sebut Allah, pastikan kita merasakan sifat kehambaan itu dulu. Pastikan kita benar-benar tunduk kepada Allah. Kalau tidak sebut Allah, nothing, kosong. Tak ada apa-apa. Puan, ya, amin. Kalau Puan Fazilah, betul lah tu. Amin, amin. Nampak? Berapa ramai isteri minta nak suami jadi baik. Sebab apa? Nak senangkan dia lah. Bila suami jadi baik, senang dia. Saya nak suami saya jadi baik, Ustaz. Saya nak sangat suami saya jadi baik. Kenapa suami saya tak berubah? Saya. Allah yang nak suami jadi baik. Ya Allah, bang. Abang baik sebenarnya untuk abang juga. Allah nak abang jadi baik, bang. Kalau abang baik, tak baik pun tak apa. Maredo. Cuma cakap gitu. Ini. Nak suami. Sampai bila nak? Sampai bila kehendak kita tu nak dipenuhi? Biarlah kehendak Allah Ta'ala. Ini kita tabligh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi kalau kita lihat kembali, kebanyakannya akan meng-highlightkan perasaan. Ini adalah ketegasan. Saya dalam bab perasaan sangat. Kita tidak boleh sebab perasaan ni akan menutup sifat kehambaan tadi. Dia di antara dua. Dia antara siang dan malam ni, tabir ni tengah-tengah. Dia halus je. Dia boleh berubah macam tu je. Perasaan kebenaran. Ataupun rasa perasaan. Rasa itu kembali kepada empunya yang utama, rasa. Perasaan dia boleh berubah-ubah pada kebendaan dan keadaan. Nampak? Jadi sekarang ni, bila kita pergi kepada tahapan perbincangan tabligh, kita kena menyampaikan dalam konteks kita dah meresap ataupun memahamkan tugas-tugas. Kan sini ada hak-hak ni kan? Ini kan ada hak-hak Allah ni. Hak Allah, hak hamba ni kan. Pada fasa amanah. Fasa sidik ni jiwa. Ini akal. Ini masa. Ini ada kata kunci lah ni. Semua ini nak membawa kita supaya kita menjadi hamba. Kejiwaan, akal kita, fikiran kita, masa kita. Semata-mata tidak lain untuk illa liya'budun. Hamba. Hamba illa liya'budun. Jadi sebenarnya mata Allah SWT, ini namanya berdoa dengan hatinya ikhlas. Soal dapat tidak itu bukan urusan kita. Soalnya mintalah dengan hati yang benar-benar merasai kekuasaan Allah. Soal dapat tak dapat bukan urusan kita. Urusan kita meminta, udu'uni astajib lakum. Allah suruh minta. Tapi janganlah minta dengan keadaan kita tergesa-gesa, ajilah. Perasaan kita ni akan tergesa-gesa, nak cepat. Ataupun tak apa bila entah nak jadi macam ni. Dia mula. Kalau tak nak cepat pun dia mula meragui. Tak berubah. Tahulah Ustaz, saya dah buat macam-macam dah. Takkan saya je nak kena berubah. Takkan saya je nak kena jadi baik. Dia tu bila nak jadi baik? Nampak? Kalau macam tu lah masih persoalan, masih macam tu. Gamaknya jauh lagi lah perjalanan tu. Dia masih nak suruh orang jadi baik. Masih nampak perasaan lah tu, perasaan. Bila perasaan jauh daripada kebenaran. Perasaan ni perbincangan yang menyebabkannya makin jauh. Tak boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minta tanpa mengharap. Puan Yati Subari, minta mesti kena mengharap Allah.
minta kena mengharap. Syarat hamba dia memang mengharap pada Allah. Yang masuk di sini adalah menggesa, mendesak. Jangan minta dengan mendesak. Kan kita kan mendesak sebab dah terdesak. Kita kan kadang-kadang keadaan kita jumpa Allah kan bila dah terdesak. Kita kan cari Allah bila dah terdesak. Bila suami dah tak suka baru cari Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Suami aku nak kahwin lagi ya Allah. Baru cari. Itu pun terdesak. Janganlah bagi suami aku kahwin ya Allah. Minta pula tu supaya makbul. Mendesak sebab dah terdesak. Suami pula, ya Allah, isteri aku dah macam ni ya Allah. Isteri jadi meraga macam tu baru nak doa. Tapi terdesak. Bila terdesak, maka dia akan mendesak. Bila mendesak, jadi tadi ajilah tadi dia dah. Sebab tu sebelum berdoa dia istighfar kan, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tapi nampak dulu astagfirullahalazim. Sebab doa ni ibadah. Dan tabligh ini juga ditekankan dengan doa. Doa. Dia kan dalam turutan dia adalah yakin. Lepas yakin apa? Tawakal. Lepas tawakal apa? Doa. Ini iman. Tawakal ni waras, fikiran. Tawakal itu dia ada kewarasan. Tawakal ni menyerahkan kembali. Penyerahan dia kena ada akal. Dia bukan tawakal serah gitu, tidak. Tawakal maksudnya mewakilkan kembali dengan akal yang dah faham tentang kekuasaan. Bila dah okey, doa. Dan doa ni datanglah nanti af'al. Baru datang usaha. Atau usaha. Usaha ada sini. Ni Allah. Tak nampak. Tulis sini. Usaha. Baik. Dan yang ini ni. Ini tabligh. Betul Nabi kuat berdoa. Nabi kan sifat Nabi tabligh kan. Nabi doa. Banyak doa-doa. Baca dalam maksurat. Banyak doa Nabi. Allah Akbar. Nak syarah tak habis syarah kita. Dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi rahimahullah tu. Al-Imam Nawawi rahimahullah kumpulkan semua doa-doa yang maksur. Doa-doa yang Nabi amalkan. Banyak tebal kitab. Kadang-kadang dia tak terbaca pun. Maksurat pun tak habis baca lagi. Nampak? Jadi kita kena faham. Ada juga masa-masa tahap tak tahu nak berdoa. Bila tak tahu nak Allah tak izinkan. Antara cirinya bila Allah tak gerakkan lidah. Hati-hati. Jangan sampai tak tahu nak doa apa. Jangan. Dia akan jadi satu. Jangan. Orang yang tidak berdoa itu orang yang sombong dengan Allah. Dia mesti berdoa. Sebab doa ni Rasul ibadah kata Nabi. Kepala bagi ibadah. Kepala. Doa ni tak boleh. Jangan. Doa ni kena. Sebab tu kalau kita lihat dalam satu hadis Nabi SAW, riwayat At-Tirmizi. Kalau kita lihat pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minad doa. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah SWT selain doa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minad doa. Doa ni rasul ibadah kata Nabi, kepala. Kepala ibadah. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, hati-hati. Jangan sampai kita dah kelu tak tahu nak. Taklah ustaz, tak tahulah saya ni. Jangan. Boleh berdoa dalam hati dia lintasan. Doa ni boleh dengan lintasan, boleh dengan lafaz. Tak ada masalah. Dua-dua boleh. Tapi bila kita sertakan dengan sebutan kan lebih manis. Dan tu lebih sempurna lah. Afdal bercakap. Sebab tu doa tu banyak lafaz. Tak ada Nabi kata doa dalam hati. Semua doa-doa Nabi kan dengan lafaz. Jangan malas. Malas ustaz.
Allah tahu isi hati saya dah berdoa dah. Itu malas. Kita berdoa dengan lafaz. Ada waktu tertentu lepas solat. Ada kan? Di antara azan dan iqamah. Macam malam ni. Dia ada waktu-waktu dia. Nanti rujuk waktu-waktunya. Makbul doa. Nah, lepas setiap kali solat, ketika hujan turun. Tuan kan? Antara azan dan iqamah. Begitu. Waktu-waktu tu duduk. Lepas pada tu, harap dalam hati. Lintaskan, Ya Allah. Makbulkan doa tadi, Ya Allah. Ya Allah, makbulkan doa tadi. Itu dalam hati lah. Jangan disebut kuat-kuat lah. Kata, apa hal kamu ni? Teguk no masalah ni kata. Itu dalam hati lah. Ya Allah, tolong Ya Allah. Tadi doa dia tolong Ya Allah. Harap dia dalam hati lah. Dan sebab tu doa-doa Nabi semua dengan lafaz. Jadi lafazkanlah. Lafazkan. Ya, doa mohon kebaikan. Kebaikan tu lah datang dengan sifat Allah, Tuan Azrin. Doa dengan sifat Allah. Doa, bila kita minta kebaikan, setiap doa mesti ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina. Hasanah ni, hasanah. Ya Allah berikan kebaikan. Bila kata hasanah, kebaikan, bila maksud kebaikan di sini, apa yang kita harapkan daripada kebaikan ini? Kata Nabi SAW, kalau kita rujuk pada hadis dulu, yang ini Allah berikan may yuridillahu bi khairan, kebaikan hasanah, yufaqihu wa fidin, faqih. Allah bagi dia faham agama. Faham tentang agama. Dan kalau kita rujuk faham dengan agama, kalau kita rujuk pada doa ni, dia faham kembali tentang Al-Husna. Yang dia faham tentang Allah. Itu kebaikan yang paling besar adalah orang itu mengenal Allah. Subhanallah. Mengenal Allah ni satu kebaikan yang paling besar. Tak ada lagi yang lebih besar daripada mengenal Allah. Kerana bila dia mengenal, maka dia akan mampu menguruskan apa yang dia perlukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah, kurniakanlah ma'rifatmu Ya Allah. Dan basirahmu Ya Allah. Pimpin aku dengan cahayamu Ya Allah. Amin. Itu kebaikan yang paling besar, kenal Allah. Kenal apa itu rezeki. Kenal apa itu kaya. Kenal apa itu sayang. Bila kita kenal dan kenal, maka mampulah kita berbuat. Kan sebelum ni kita minta rezeki, tapi kita tak kenal, kita minta duit. Kita minta kaya, kita minta harta. Kita minta sayang, kita minta suami atau isteri je. Rupanya orang tak kenal punya. Tak dapat pun kebaikan. Dapat duit, dapat. Lepas tu, habis. Dapat harta, dapat. Lepas tu, entah Ustaz, apa jadi dengan harta saya pun tak tahu. Dapat isteri, dapat. Lepas tu, entah. Kejap jadi langsui. Kejap jadi... Tak tahulah apa jadian saya tengoknya perangai dia. Nah. Dia tak minta kebaikan. Kebaikan dia tak kenal sifat. Bukan dapat rezeki itu dengan dapat faham itu besar fadilat dia. Kenal Allah itu besar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila dah kenal, mudah segala-galanya. Nah. Itulah maksud kepada kebaikan yang besar itu. Sebab tu bukan susah, bukan senang yang kita dambakan. Tetapi mengenal Allah di saat susah. Mengenal Allah di saat senang. Bila orang kenal, maka ketika susah datang, dia tahu dia nak buat apa. Bila kenal, di saat senang datang, dia tahu nak buat apa. Itu dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Tuan Muhammad Jeffrey bin Abdullah, kata-kata tak gerti tak apa, tak ada masalah. Sebab Allah yang memahami segala-galanya. Allah yang memahami segala-galanya. Allah yang memahami segala-galanya. Ikut kefahaman kita. Boleh, tak ada masalah. Ya Allah,
Apa-apa bahasa, tapi pastikan itu melibatkan kekuasaan. Mesti madhab kiblat ke Ustaz? Tidak semestinya. Tidak semestinya. Dia bukan syarat. Bukan rukun. Bukan syarat sah. Tidak semestinya. Baik. Jadi ikutlah bahasa yang kita senang faham. Tak ada masalah. Tak gerti nak nyusun ayat, udah macam susun karangan, tak gerti. Udah. Sebut dia bahasa yang mana. Tapi kata kuncinya, jangan nampakkan diri kita. Nampakkan semuanya kekuasaan Allah. Ya Allah. Kalau sekiranya contoh-contohnya contoh. Apa masalah tadi? Semualah masalah macam-macam lah ni. Sampai tak tersebut masalah. Ya Rabb. Tak tahu nak cakap dah ya Allah. Tak tahu dah nak cakap ya Allah. Nak cakap pun tak gerti ya Allah. Ya Allah, aku tahu Engkau maha mengetahui. Kan? Kan dia keluar nama Allah tu. Tak tahu nak cakap ya Allah. Tak tercakap dah ya Allah. Aku bukan pemidato yang hebat ya Allah. Aku bahasa Melayu pun tak lulus ya Allah. Karangan gagal. Sampai mandai lah kan. Cobalah ya Allah, Kau maha mengetahui ya Allah. Kau maha mengetahui. Itu dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya benar Ustaz. Ustaz Ahmad. Alhamdulillah. Ilmu yang kita dah dapat, kita amalkan. Allah akan tambah lagi ilmu. InsyaAllah. Ya, dalam sujud. Ya, dalam sujud. Tapi ingat, sujud bila kata sujud dalam solat, jangan sebut batal. Bahasa Melayu. Tak boleh sebut bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab boleh lah. Dah. Lintaskan dalam hati. Itu ya boleh doa. Itu waktu itu doa lah dalam hati. Lintasan dalam hati. Baik. Memang Tuan Afaq Yasman dan semua yang menonton, dia peringkat doa yang paling sebenarnya kalau ikut turutan dari segi afdal itu daripada pertama daripada doa-doa pada ayat Quran, daripada kalamullah sendiri. Contoh surah Al-Baqarah 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, daripada ayat Quran. Kemudian yang kedua daripada hadis. Doa-doa daripada hadis. Daripada hadis-hadis yang maksur. Contoh dalam maksurat. Boleh. Contoh. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Fid dunya wal akhirah. Itu ada doa dia. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk ingat Kau ya Allah. Kemudian translate dalam bahasa Melayu. Kalau kita tak apa bahasa Arab, ambil makna hadis matan je ataupun ambil mafhum hadis tu, tukar maksudnya ambil, ya Allah, bantu aku ingat Engkau ya Allah, ya Allah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Bantu aku syukur pada Engkau ya Allah. Bantu aku perbaiki amalan aku ya Allah. Tu. Allahumma tu. Yang ketiga itu daripada kalam-kalam ulama. Ulama, doa-doa maksud daripada ulama. Dan yang keempat itulah yang kita faham. Doa atas kefahaman. Itu susunan dia. Allahumma salli ala Muhammad. Tak terluah air mata berderai. Ingat, tangisan pastikan pada perkara yang benar. Kalau tangisan tu berderai kerana keinsafan, memanglah kalau dah insaf nak cakap apa lagi, tengah menangis banyak dosanya tu. Pernah menangis tu, memang tak tercakap lah. Jadi tangisan itulah percakapan kita dengan Allah. Nangis dah, ya Allah. Ya Allah. Sebut ya Allah. Tak boleh cakap dah. Ya Allah. Jadi bahasa yang keluar itulah bahasa suasana kita tadi tu. Tangisan itu jadi bahasa kita dengan Allah SWT. Ustaz, selalu orang yang berada, ya Puan Sheila, disenangi, tidak disenangi, tanda Allah tak ridha. Tidak disenangi oleh orang sekeliling. Betul ke situasi ini? Adakah ini tanda Allah tak ridha walaupun dalam hati fikir ujian dan bersangka baik dan merasa. Baik, Puan Sheila Hussein. Ini saya pernah jawab satu soalan ni. Bagaimana orang tak terima kita? Puan, jangan fikirkan keadaan orang terima atau tidak. Pastikan perbuatan kita diterima oleh Allah atau tidak. Itu saja. Take note. Perbuatan kita ini diterima oleh Allah atau tidak? Aku duduk dengan orang ni, adakah perbuatannya Allah marah? Contoh kita zalim pada orang ke, mulut kita ni memang tak berlesen ke, kan? Mulut jenis tak ambil lesen terbang, kata main kata je. Benda-benda yang Allah tak suka jangan buat. Jangan buat benda yang orang. Kadang-kadang kalau kita ikut orang, kita tak tahu. Kan? Aku tak suka lah kau sebut pasal Allah. Okey. Aku minta maaf.
Memang aku lepas ni tak sebut dah pasal Allah. Memang nak kena nak kena lah tu. Allah kata sebut lah perkara yang disuruh oleh Allah tu kan. Jadi jangan kita letakkan kerisauan orang terima kita atau tidak. Tapi risaulah Allah terima tidak perbuatan kita. Jadi bila kita lihat perbuatan kita pada orang, maka baru kita boleh betulkan. Ini perbuatan ni menzalimi ni Allah tak suka, jangan buat. Bila kita tak buat benda yang Allah tak suka, maka automatik orang akan suka insya-Allah. Cuma ujian kebenaran itu macam tadi akan berlaku juga pertentangan. Tapi tak apalah, dah kita tak buat benda yang Allah tak suka, kita menyampaikan kebenaran, kita buat kebaikan, orang tak suka, dah lah. Orang dah tak suka, biarlah dia tak suka. Kita buat apa yang Allah suka. Janganlah kita buat suka-suka. Biarkan dia tak suka. Aku geram betul lah kau ni. Kau kenapa kau jadi okey? Sayang dia. Cuba cemburu sikit. Aku tak boleh dah tengok kau ni. Dia orang marah kan. Orang lain semua tak suka poligami. Kau je suka poligami. Kau ni ajaran sesat ni. Tak betul ni. Biarlah orang macam tu. Biarkan Baik. Dalam kita berdoa, kita minta kepada Allah dan berdoa seperti sembah mesti berbuat dan dikira beradab. Ustaz, pencerahan. Adab dengan Allah, adab berdoa, adab ini, kata Nabi SAW hadis, dia begini, yang tidak jadi adab tu adalah mendesak Allah. Mendesak, kita nak memaksa keadaan itu berubah, itu tak ada adab. Tapi kalau kita berbuat, kita berbicara, kita panggil munajat, bahasanya munajat lah ya. Puan Zailina, munajat lah ya Allah. Memang boleh, tak ada masalah. Dah macam berborak kan, betul lah. Ya Allah aku susah ya Allah. Tapi janganlah buat macam borak betul. Semalam pergi kedai, orang tak beli, payah nak jual. Payahlah kita, itu dah main perasaan. Kalau dah main perasaan, dia dah melirit-lirit pula. Melirit-lirit. Ingat perasaan ni dia banyak pergi pada keadaan dan kebendaan. Pergi mengadu, si jemaah tu ya Allah tahu ya Allah apa dia buat. Dia kata macam-macam kat aku. Habislah aku. Ada ke siapa hati dia cakap macam tu? Itu dah pelik lah pula. Tak adalah macam tu. Jangan sampai melirik-lirik, melarat-larat. Jangan. Kita biar tepat, jelas. Kalau syahdu, biar syahdu. Teruskan jalan. Bismillah macam tu ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala benar Ustaz Muhammad. Allah. Barang siapa yang kenal kepada Allah maka dia akan mendapati, dia akan mendapat segala-galanya. Kehilangan Allah tadi, sifat tadi, kalau dia tak kenal Allah, tidak kenal rezeki, hilanglah semua benda. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Nangis tidak membatalkan solat kalau tidak melibatkan pergerakan yang banyak. Nangis sampai begini, gerak, batal lah. 3 anggota bergerak badan yang jelas, yang besar, anggota sendi. Kalau menangis saja tak. Datang, dia kata asyik itu, datang zab. Selagi tidak melalaikan sampai hilang fokus, nangis lupa rakaat. Tak boleh juga. Jangan berlebihan. Ingat kata kunci, tidak ghulu, tidak berlebihan. Nangis, kemudian kawal balik, teruskan solat. Tak ada masalah, boleh. Ya Tuan Abu Hurairah, Waalaikumsalam. Bagaimana kita nak bersihkan hati, hasad, dengki kepada seorang dan berapa masa? Berapa masa? Kita tak tahu masa nak diambil. Pertama, masa kita tak boleh kontrol. Yang kedua, macam mana nak bersihkan hati? Kita dah kupas perkara ni. Hati ni, bila kita mengikutkan sangkaan, dia bukan bersihkan hati tu, dia mengikutkan perasaan. Jadi, bila kata hati, dia ada perasaan. Dengki tu duduk kat sini. Jadi nak bersihkan hati maksudnya nak bersihkan perasaan. Jadi jawapannya jangan ikut perasaan. Itu je lah. Jangan ikutkan perasaan. Yang kita dengki mesti ada isu dia. Isu dia keadaan
dan kebendaan. Ini adalah mesti ada topik. Jadi jangan hiraukan keadaan itu, jangan hiraukan kebendaan itu. Maka bersihlah hati. Maka ingat dengan janji-janji Allah. Pegang balik janji-janji Allah. Dah habis cerita, tutup cerita. Kalau datang balik, lah tak apalah benda itu, keadaan itu tak mau ikutlah. Jangan turuti keadaan itu. Okey? Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya kira cukup setakat itu perbincangan kita pada malam ni dalam bab mukadimah juga kepada perbincangan tabligh ini. Kita akan sambung lagi perbincangan kita ni pada besok insya-Allah. Dan saya kira mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ni terbukalah sedikit sebanyak, merungkai sikit sebanyak persoalan-persoalan, kefahaman-kefahaman yang mungkin sebelum ni ada kekeliruan-kekeliruan. Jadi kita kita luruskan kembali fikiran kita itu dengan meluruskan kembali keyakinan kita dan perbetulkan kembali perbuatan fatonah kita itu, maka seimbanglah dia dengan kita merasakan sifat kehambaan, dengan kita nak menyampaikan supaya kita sampai kepada sifat kehambaan itu. Dia perlukan proses perjalanan itu insya-Allah. Khair. Jadi saya kira cukup setakat itu dulu perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Alhamdulillah dah habis sejam setengah lebih kita bersiaran. Mudah-mudahan apa yang kita luangkan masa ini Allah gantikan dengan kefahaman insya-Allah. Insya-Allah Allah gantikan dengan kefahaman. Dengan kefahaman itulah datangnya kenikmatan di dalam melaksanakan segala amalan insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lagi sekali saya ingatkan saya dan semua perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Jaga selawat, jaga selawat, jaga selawat, jaga solat, jaga solat, jaga khidmat. Khidmatkan diri kita ini biar penat berkhidmat. Biar kita penat berkhidmat. Isteri khidmat dengan suami, biar penat. Anak laki khidmat dengan mak ayah, khidmat dengan isteri juga. Maksud khidmat ni melaksanakan tuntutan tanggungjawab. Tak apa, biar penat. Khidmat dengan agama, jalan agama, biar penat. Demi mencapai nikmat dunia dan akhirat. Jadi cukup setakat tu. Mohon maaf di atas segala keterlanjuran kata, terkasar kata, terkurang bicara, terkurang dalam penyampaian, tersilap sana sini. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan pada malam yang penuh barakah ni. Baik, insya-Allah cukup setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua yang menonton pada malam ni, insya-Allah moga-moga istiqamah hinggalah seterusnya sampai kembali berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kita masih lagi panjang dalam perbincangan hakikat kehidupan insya-Allah. Teruskan istiqamah, amantu billah sumastaqim. Mudah-mudahan yang menonton pada malam ni Allah pilih dimasukkan dalam syurganya tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih, farah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar. Itu